Bercakap soal kelibat Syafiq Rahim masih diperlukan ataupun tidak. Dan secara kasar nampak diperlukan. Tapi untuk engkau? Ya, masih dua perlawanan. Yang pertama dia dapat berapa minit tu? First satu 70 lebih kan. So kombinasi lebih daripada 150 minit kembalinya Syafiq Rahim ke pentas international. Asalnya dalam banyak-banyak pemain profesional di Malaysia yang paling banyak pengalaman international adalah Syafiq Rahim. Jadi sukar untuk kita kata kita dah cuba banyak kali. Okey, Syafiq Rahim dah tua, kita dah pakai beberapa midfield lain, terutamanya di kelaikan Piala Asia dan juga di AFF 2020. Tapi semuanya tak menjadi. Dengan Syafiq Rahim datang, kita berjaya dapat kemenangan lawan Filipina hari itu, dan hari ini tak ada rezeki untuk Malaysia mendapat apa-apa di Singapura. Bercakap soal tu rasanya betul, aku setuju. Bila bercakap soal, aku rasa Abang Syukur dengan Abang Syarul pun memang setuju bila bercakap soal masih belum kita jumpa betul-betul pengganti untuk Syafiq Rahim. Tapi persoalan dia, sampai bila kita nak bergantung dengan situasi macam ni? Mungkin awak ada pandangan bercakap sampai soal bila? Sampai bila sampai ke pemain lokal ingin beridolakan seorang pemain yang bagus dalam padang. Jadi untuk generasi baru ni kadang-kadang kita fikir semua orang akan bercakap tentang Syafiq Rahim dah berumur ataupun apa, tapi untuk kita sebagai part of the player yang generasi baru ni, kita boleh beridolahkan Syafiq Rahim untuk macam mana dia maintain performance dia sampai umur dia 30 lebih. Apa yang dia buat, kita perlu ambil tahu tentang benda tu. So far dalam 2 game yang Syafiq Rahim kembali daripada arena antarabangsa ni, kita lihat satu performance yang kita harus bagi kredit untuk berapa lama dia tak pernah collab dan akhirnya dia collab Malaysia, dan dia melakukan satu tugas dia seperti aku baru masuk dalam team national team, aku nak approvekan kat orang yang benda yang sepatutnya dia buat, dan dia ialah Syafiq Rahim dan dia akan bagi komitmen yang amat baik dalam padang. Kalau kita lihat daripada separuh masa pertama, pergerakan beliau, keinginan beliau untuk mendapatkan bola, menggerakkan bola, saya rasa sebenarnya kita tak boleh sangkal lah apa benda yang dia beri untuk pasukan kebangsaan. Lagi-lagi dia untuk perlawanan pada malam ni, keinginan beliau, kesungguhan beliau, dalam minit ke-60 pun beliau masih lagi buat high pressing, masih lagi menunjukkan kesungguhan dan juga sebagai leader di bahagian tengah. Dan bagi saya sebenarnya bukan tiada ada, bagi saya pemain seperti Nazmi Faiz yang bagi saya sepatutnya dia perlu belajar training sama dengan dalam satu pasukan. Dan saya rasa itu adalah peluang untuk beliau melihat cara macam mana Syafiq Rahim mengekalkan performance dia sampai sekarang. Mungkin sebenarnya Nafis, bukan di negara-negara yang ranking FIFA dah rendah macam kita aja ada situasi macam ni, di mana bintang utama bola sepak negara tersebut ketika di call up ke national team, dia ada masalah dengan banyak pihak. Juara dunia pun melalui benda ni. Di Piala Dunia 2010 Spain bawa Carles Puyol. Carles Puyol, tapi orang masa tu umur dia dah tua, orang cakap perlu ke bawa champion. 2014 Germany bawa Per Mertesacker. Orang tertanya kenapa, tapi champion. 2018 France bawa Olivier Giroud, kata tua lah, Benzema lagi bagus, bla bla bla. Champion. Jadi ikon bola sepak sesebuah negara tu, kalau dia tua dan dipanggil lagi oleh pasukan kebangsaan, dia sentiasa akan timbulkan 1001 persepsi. Apa yang tinggal adalah 90 minit di atas padang, dan saya rasa dalam 2 perlawanan ni Syafiq Rahim dah buktikan dia masih lagi relevan dengan skuad kebangsaan. Dia tujuan aku sentuh, aku setuju pendapat kau yang tu. Tapi dia boleh jadi, okey, ni aku nak tanya pendapat awak berdua juga. Dia diperlukan. Kita perlu mengharapkan pemain-pemain mungkin belajar seberapa banyak yang boleh kepada pemain, contohnya macam Syafiq Rahim. Tapi balik pada konteks di pentas antarabangsa macam awak katakan, Faiz. Kita ambil contoh skuad kebangsaan Itali. Ni yang paling fresh. Paling baru. Euro 2020, juara Euro. Dan sekarang ni gagal ke pentas Piala Dunia. Dan 2012 ataupun 2010 sehingga ke 2020, dalam tempoh 12 tahun, dia punya tonggak di bahagian tengah tu adalah pertahanan tengah adalah Leonardo Bonucci dan juga Gigi Chiellini. Dan itu yang cuba aku sampaikan. Aku nak tahu pendapat daripada awak berdua, mungkin daripada Abang Syukur dengan Syarul. Sebab satu saya cakap tadi, berapa jauh kita nak kena mengharapkan pemain macam ni, dan mungkin kita akan terlepas pandang istilah-istilah. Okey, pemain muda mungkin kita kena bagi peluang lagi. Contohnya macam saya cakap, konteks ni Jimmy untuk kita nak memberi peluang dalam masa terdekat ni kepada ni, diorang yang harus perform dekat dalam liga dalam liga kita sebenarnya. Sebab tournament yang akan datang adalah berlaku dalam bulan Jun. Jadi dalam masa 2 bulan ni, adakah mereka boleh melakukan sesuatu untuk pasukan masing-masing, untuk Kim Panggul untuk melihat aksi mereka better daripada siapa-siapa yang ada dalam skuad ni,
inilah masa dia, tapi untuk kita nak eksperimen lagi tak ada. Terus the squad yang ada ni adalah salah satu squad yang mix dan pemain yang baru dipanggil mungkin 1-2 orang saja kan. Jadi performance dekat dalam liga akan memainkan peranan yang penting, dan yang squad yang ini Kim dah tengok dah performance mereka dalam 2 perlawanan antarabangsa ni, dan mungkin satu lagi akan datang yang berlawan dengan B-Rex. Jadi pemain-pemain ni kita dah ada pool dah. Jadi untuk the next one mungkin pool tu takkan ramai yang akan masuk. Mungkin 2-3 pemain baru je yang akan masuk. Macam tadi awak tanya kebergantungan untuk Syafiq Rahim ni. Mungkin Kim nampak the credibility dia yang dia ada. Jadi saya rasa untuk dalam masa setahun ni mungkin kita memerlukan Syafiq Rahim. Kita harus teruskan dengan apa perancangan daripada Coach Kim.